Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Apa khabar? Bersiaran lagi dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Sabah. Kita masih berada dalam tema 1 iaitu kekeluargaan, unit 3 kenangan manis dengan tajuk hari ini alangkah seronoknya. Pada hari ini, fokus pembelajaran kita adalah terhadap aspek tata bahasa. Murid-murid perlu tahu bahawa standard kandungan yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, manakala standard pembelajaran pula adalah 5.1.2 memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks 1. Kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Suka cikgu nak mengingatkan awak atau memberi penekanan kepada kamu bahawa pada hari ini cikgu hanya akan memberikan pemfokusan terhadap kata kerja aktif transitif sahaja. Ya. Baiklah, objektif pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini, murid-murid dapat membina 3 ayat menggunakan kata kerja aktif transitif berdasarkan gambar. Ingat ya, murid-murid harus boleh membina 3 ayat menggunakan kata kerja aktif transitif berpandukan gambar yang akan diberi kelak. Kriteria kejayaan pembelajaran hari ini, cikgu harap selepas sesi PDPR ini, murid-murid boleh memahami, mengenal pasti serta boleh menyenaraikan 3 kata kerja aktif transitif. Kemudian, cikgu juga berharap murid-murid boleh membina 3 ayat menggunakan kata kerja aktif transitif juga berpandukan gambar. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif? Adakah murid-murid faham apa yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif? Kita lihat huraian yang seterusnya dalam slide ini. Baik, kata kerja aktif transitif pertama, ia adalah kata kerja yang memerlukan objek selepasnya. Mesti ada objek yang pertama dalam satu-satu ayat. Yang kedua, objek yang hadir dalam ayat tersebut boleh terdiri dari kata nama, frasa nama atau klausa nama. Mesti ada objek. Jika tiada objek ataupun tanpa objek, ayat yang terhasil tidak lengkap. Ingat ya murid-murid, kata kerja aktif ini dia wujud bersama-sama dengan objek. Sekiranya tidak ada objek, tidak adalah kata kerja aktif transitif. Seterusnya, kata kerja aktif transitif biasanya mempunyai imbuhan awalan me. Ingat ya, dia mesti diawali dengan imbuhan me. Me itu sama ada me
atau mem, atau men, atau meng, atau me. Mana-mana kata kerja yang diawali dengan imbuhan-imbuhan ini kita kategorikan sebagai kata kerja aktif transitif. Mari kita hurai dengan lebih lanjut mengenai kata kerja dengan menyemak halaman buku teks kamu pada muka surat 17. Ya, 16 dan 17 ya murid-murid. Baik, untuk pengetahuan kamu, teks ini adalah mengenai keluarga Nabila dan Nasri yang pulang ke kampung untuk bertemu dengan datuk dan nenek. Baiklah, kalau kamu boleh perhatikan betul-betul dalam petikan ini, cikgu tak nak ulas mengenai petikan ini. Apa yang cikgu nak ulas atau huraikan dalam petikan ini hanyalah mengenai kata kerja aktif transitif. Tapi kamu perlu tahu bahawa dalam petikan ini terdapat 3 warna. Setiap tulisan yang berada dalam petikan ini, yang ada dalam petikan ini, tulisannya mengandungi 3 warna. Pertama, warna merah. Kedua, warna biru. Dan yang ketiga, warna hitam. Okey. Warna merah inilah, ya, kalau kamu dapat baca pada bahagian bawah, membina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif dalam petikan ini telah ditulis dengan menggunakan warna merah. Jadi itu yang akan menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini. Untuk meneruskan sesi pembelajaran hari ini dan meneruskan huraian cikgu, mari kita semak dalam petikan ini ada berapa kata kerja aktif transitif. Okey, yang pertama, Nasri dan Nabila bermain gelet rim. Nabila menolak rim. Kalau awak dapat camkan kat sini, perkataan menolak telah ditulis dengan menggunakan tulisan yang berwarna merah. Okey, kita dah dapat sekarang satu kata kerja aktif transitif. Seterusnya, yang kedua. Ni semua biru berlumba, biru riuh rendah suara dengan sebatang kayu mereka berlumba. Seterusnya, membawa. Membawa juga ditulis dengan menggunakan tulisan yang berwarna merah. Okey, yang ini yang kedua. Yang ketiga, di bawah tu ada perkataan melihat. Okey, ini adalah kata kerja aktif transitif yang ketiga. Yang keempat, memenangi. Okey, Nabila memenangi pertandingan atau permainan gelet rim. Ini adalah perkataan yang keempat. Baik. Akhir sekali kita ada perkataan menatang. Menatang ini juga merupakan kata kerja aktif transitif. Sekarang awak boleh lihat dalam gambar ini terdapat 5 kata kerja aktif transitif iaitu yang ditulis dengan tulisan yang berwarna merah. Mari kita lihat proses pembentukan kata kerja aktif transitif ini. Baik, proses pembentukan kata kerja aktif
aktif transitif. Yang pertama, okey, sebelum yang pertama, awak harus ingat sebelum ini cikgu kata kerja aktif transitif haruslah ada imbuhan awalan, kemudian diikuti dengan kata kerja atau kata dasar, ya, kata kerja atau kata dasar, dan akhir sekali barulah terbentuk kata kerja aktif transitif. Mari kita semak semula kata kerja yang terdapat dalam petikan tadi. Yang pertama, okey, datang. Kita beri imbuhan men dan datang, maka jadilah dia menatang. Menatang tu maksudnya menatanglah. Kalau dalam gambar tadi kita boleh lihat ibu menatang dulang. Baik, yang kedua, okey, kita ada imbuhan me di situ, imbuhan awalan me diikuti dengan perkataan bawa, jadilah membawa. Apabila didekatkan, maka jadilah kata kerja aktif transitif membawa. Yang ketiga, kita ada perkataan me, kita ada imbuhan awalan me, kemudian kita ada kata kerja atau kata dasar lihat, ya, kata kerja lihat. Kemudian apabila kita gabungkan kedua-duanya, jadilah melihat. Seterusnya kita lihat yang keempat, di mana kita ada imbuhan me juga, kemudian kita ada menang, dan kita ada satu lagi imbuhan akhiran i, sehingga terbentuklah kata kerja aktif transitif memenangi. Yang ini ada kelainan sedikit. Nanti cikgu akan ulaskan dengan lebih lanjut dalam pelajaran yang akan datang. Buat masa ni kita fokus hanya kepada pembentukan kata kerja sahaja, ya murid-murid. Baik, yang terakhir sekali kita ada me juga dengan kata kerja tolak, maka apabila digabungkan jadilah menolak. Ini adalah antara kata kerja yang digunakan dalam petikan yang kamu dapat lihat pada halaman 16 dan 17. Baiklah murid-murid, sekarang kita nak tengok kata kerja, bagaimana proses pembinaan ayat dalam kata kerja yang dah diberikan atau disenaraikan. Ayat yang pertama, Nabila menolak Rim dengan sebatang kayu. Ini adalah kata kerja aktif transitif. Objeknya di sini adalah Rim. Rim bertindak sebagai objek. Sekarang, Nabila menolak Rim dengan sebatang kayu. Ini adalah frasa nama ataupun keterangan, ya, frasa keterangan untuk Rim. Rim ini ialah kata nama atau objek. Jadi dengan sebatang kayu ini perluasan ayatnya. Baik, kalau awak dapat perhatikan, kalau tak ada objek Rim ini, maka ayat ini tidak akan menjadi ayat yang lengkap. Cuba kita baca ayat ini tanpa menyebut objek, ya. Contohnya, Nabila menolak dengan sebatang kayu. Kalau Nabila menolak dengan sebatang kayu, ayat ini tidak menjadi ayat yang gramatis, ya. Sebab apa? Kalau tak ada Rim ini, maka ayat ini tidak menjadi ayat yang lengkap. Baik, cuba kita semak ayat yang seterusnya. Ibu menatang dulang. Sekarang, ibu bertindak sebagai subjek, menatang adalah kata
kerja aktif transitif. Dulang pula bertindak sebagai objek. Boleh tak kalau kita buat ayat ibu menatang? Ibu menatang sahaja. Apa itu? Apa yang ditatang oleh ibu? Jadi ayat itu tidak lengkap. Perlulah kita tambah perkataan dulang. Maka lengkaplah ayat ini, ibu menatang dulang. Maksudnya di sini peranan objek ini sangatlah penting untuk menentukan sama ada kata kerja itu yang pertama kata kerja aktif transitif atau tidak. Yang kedua, objek ini penting untuk menunjukkan ayat ini gramatis ataupun tidak, iaitu sama ada memenuhi sistem bahasa ataupun tidak. Seterusnya kita semak pula kata kerja yang ketiga, membawa. Kalau awak semak pada halaman buku teks awak, siapakah yang membawa dulang itu? Ya, contohnya makcik, ya, kita andaikan makcik membawa apa? Kalau awak tengok pada buku itu, awak boleh nampak, ya, makcik membawa kuih. Ya, makcik membawa kuih. Bila ayat tu ditulis seperti itu, maka lengkaplah ayat itu sebagai ayat yang gramatis. Begitu juga untuk perkataan atau kata kerja melihat. Contohnya, ayah melihat. Di sini ayah sebagai subjek. Ayah melihat siapa? Abang, adik terjatuh. Okey, mesti ada penyambutnya di sini. Maka ayat itu secara automatik akan jadi ayat yang lengkap apabila ada objek yang menyambung pada bahagian selepas kata kerja. Seterusnya, memenangi. Nabila memenangi pertandingan menolak Rim. Okey, Nabila memenangi pertandingan menolak Rim. Jadi, kesimpulannya setiap ayat yang hendak awak bina menggunakan kata kerja aktif transitif mestilah atau wajib diikuti dengan objek. Objek ini boleh terdiri dari kata nama, frasa nama ataupun klausa nama. Okey, kita sudah sampai pada penghujung siaran pada hari ini. Cikgu harap murid-murid boleh semak buku aktiviti pada halaman 19, cikgu rasa. Ya, pada halaman 19. Baik, ni ya, murid-murid pada halaman 19. Kalau awak boleh lihat kat sini, ya. Buku teks ini pada halaman 19. Cikgu nak awak buat latihan ini, ya, selepas sesi PDPR ni, cikgu nak awak buat latihan ni. Baik, kita sebelum tu kita akan semak sedikit latihan ni bersama-sama. Pengalaman memanggang ikan. Baik, yang pertama aktiviti 4. Okey, sini aktiviti 4. Bina ayat. Awak dikehendaki membina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif. Ya, pengalaman memanggang ikan. Semua keluarga dan saudara mara Imran berkumpul di rumah Datuk Imran. Ya, berkumpul di rumah Datuk. Ya, kita note tajuk perasan di rumah Datuk. Imran membantu ibunya menyediakan ikan untuk dipanggang. Jadi dekat sini watak utama dalam cerita kita yang ini pula Imran. Yang ini ibu. Okey.
kita nak mula buat ayat dengan menggunakan kata kerja mengajar. Sekarang siapa yang mengajar siapa? Sudah tentulah ibu. Ibu mengajar siapa? Ibu mengajar Imran. Ibu mengajar Imran buat apa? Memanggang ikan. Jadi peristiwa ini peristiwa pembelajaran Imran memanggang ikan bersama-sama dengan ibu. Baik, yang kedua, menyepit. Ini kita sebut menyepit apabila kita gunakan buluh. Baik. Siapa yang menyepit? Ibu. Ibu menyepit apa? Apakah yang disepit ni dalam ni? Cuba tengok betul-betul apa yang disepit. Ibu menyepit apa? Okey. Menyepit apa? Menyepit udang ke, ikan ke, ketam ke. Okey, dengan gunakan apa? Apa yang digunakan? Seterusnya, cuba kita lihat apa yang dilakukan oleh watak ini. Okey, ibu sedang buat apa ni? Apakah kata kerja yang sesuai untuk perbuatan ini? Dan akhir sekali, perbuatan apakah yang dilakukan oleh watak utama ni? Awak tengok apa yang dilakukan oleh watak dalam cerita ini. Baik, cikgu rasa cikgu dah terangkan dengan agak terperinci dan cikgu harap murid-murid boleh membuat tugasan ini. Kita akan semak latihan ini bersama-sama dalam sesi bersemuka pada minggu hadapan. Baik, sekian dahulu slot pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa buat tugasan bahasa Melayu awak dalam buku aktiviti muka surat 19. Ya murid-murid, cukuplah sampai setakat ini sehingga kita bersua lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.